Okey, kita bertemu kembali dalam tajuk persamaan kimia dan stoichiometry. Persamaan kimia kali ini kita nak memberi takrifannya. Untuk memberi takrifan persamaan kimia, kita akan lihat dari sudut secara kualitatif. Bila sebut secara kualitatif, kita akan mengenal pasti bahan dan hasil tindak balas serta mengetahui keadaan fizik bahan tersebut. So ada dua benda bila kita sebut secara kualitatif. Yang kedua pula secara kuantitatif. Bila sebut kuantitatif, kita akan cerita nisbah intiti asas bahan serta nisbah bilangan mol. Okey, kita gunakan persamaan ini untuk memberi takrifan secara kualitatif. Bila sebut kualitatif, cikgu bayangkan kuali. Kuali, bentuk kuali warna hitam. Maksudnya kita nampak keadaan fizikal je. Tapi kita akan kenal pasti apa? Bahan. So Zn tu apa? HCl tu apa? So Zn adalah zinc. P tu pepejal. Jadi kita akan tulis dia logam zinc. Dan AK larutan aqueous. Jadi kita tulis larutan asid hidroklorik. Cikgu gunakan warna merah untuk menunjukkan keadaan fizik bahan tersebut. Zinc dan asid hidroklorik adalah nama bahan tindak balas. Hasil, kita ada dua juga, larutan zinc klorida dan huruf G itu adalah gas hidrogen. Cikgu rasa yang ni tak ada masalah dari sudut kualitatif. So yang kedua secara kuantitatif. Kuantiti. Bila sebut kuantiti, semua orang tahu mesti melibatkan nombor ataupun bilangan. Yang pertama kita akan lihat dari sudut nisbah intiti asas bahan. Apa tu intiti asas bahan? Maksudnya, apakah jenis zarahnya? Zinc, zarah dia apa? Atom. Pandai. Asid hidroklorik apa? Zinc klorida apa? Ion. Yes, good. Hydrogen? Gas. Bukan. Gas tu keadaan fizikalnya. Jadi, apakah zarah dia? Molekul. Jadi, kita akan gunakan nisbah nombor di hadapan setiap bahan tersebut. Zinc contohnya, depan tu ada nombor apa? Tak ada nombor. So bila tak ada nombor bermaksud nilainya 1. Satu atom, jenis zarah dia atom. Satu atom zinc bertindak balas dengan 2 unit asid hidroklorik sebab dia ion, menghasilkan 1 unit zinc klorida dan 1 molekul hidrogen. Takrifan secara kuantiti yang melibatkan nisbah intiti asas bahan sangat tak popular. Maksudnya ramai tak suka jawab kaedah ni. Tapi yang kedua, bilangan mol, semua suka jawab yang ni. Sebab apa? Senang nak nampak kan? Perkataannya sama je semua. 1 mol. 1 mol zinc bertindak balas dengan 2 mol asid hidroklorik menghasilkan 1 mol zinc klorida dan 1 mol gas hidrogen. Alhamdulillah, dah faham dah boleh takrifkan persamaan kimia secara kualitatif dan kuantitatif. Teruskan pembelajaran kita di sudut stoichiometry. Bila sebut stoichiometry, dia melibatkan penyelesaian masalah numerical. So bila menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor ni, ada beberapa langkah penyelesaian. So cikgu guna 5 langkah. Langkah pertama, kita kena tulis persamaan kimia seimbang. Langkah kedua, kena tulis maklumat daripada persamaan dan daripada persoalan. Langkah ketiga, mengira bilangan mol berdasarkan maklumat yang diperolehi. Yang keempat, menentukan nisbah berdasarkan persamaan. Dan akhir sekali, selesaikan kehendak soalan. Kita bila kira bilangan mol, kita kena ingat kembali macam mana nak kira bilangan mol. Kita akan lihat dari sudut ni. Sama ada dia bagi kita jisim dalam gram, bilangan zarah ataupun isi padu gas. Kalau isi padu gas, tukarkan dia ke dalam unit desimeter padu. Kalau jisim, kita akan kaitkan dengan jisim molar. Kalau bilangan zarah, nombor Avogadro. Kalau isi padu gas, isi padu molar.
Isi padu molar ada dua. Sama ada isi padu molar pada keadaan bilik ataupun STP. Cikgu harap ni semua orang dah mahir. Okey, sebagai latihan yang pertama, dia beri kat sini zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan zinc klorida dan hidrogen. Dia dah bagi persamaan dan telah pun seimbang. Soalan dia tanya, berapakah jisim zinc yang diperlukan untuk bertindak balas dengan asid hidroklorik berlebihan untuk menghasilkan 6 desimeter padu gas hidrogen pada keadaan bilik? So, kita belajar tadi ada 5 langkah. So, langkah pertama ialah tuliskan persamaan kimia seimbang. Okey, soalan ni senang sebab dia dah bagi persamaan kimia seimbang. So, tuliskan semula sahaja. Yang kedua, dapatkan maklumat daripada soalan. Okey, soalan dia berapakah? So, kita akan tulis question mark. Kita akan tulis tanda soal. Di bawah mana? Zinc. Dan kita gunakan unit gram untuk menunjukkan yang kita nak cari itu adalah jisim. Question mark, jisim. G, simbol untuk jisim. Maklumat yang dia beri 6 desimeter padu. Itu adalah isi padu gas hidrogen. So, letakkan di bawah gas hidrogen. Berapa bilangan mol zinc? Berapa bilangan mol hidrogen? Yang kita cari dua tu saja, zinc dan hidrogen. Sebab itu yang soalan nak dan itu yang ada data. Okey, tak ada nombor di hadapan bermaksud nilainya 1. So, 1 mol zinc, 1 mol hidrogen. Langkah ketiga, mengira bilangan mol. Bilangan mol apa yang kita boleh kira adalah gas hidrogen. Sebab itu saja satu-satunya yang ada data. Dia bagi 6 desimeter padu. Maksudnya kita kena guna formula isi padu bahagi isi padu molar. So, pada keadaan bilik, isi padu molar 24. So, 6 bagi 24 dapat 0.25 mol. Yang keempat, menentukan nisbah daripada persamaan. So, nisbah yang kita dapati tadi, 1 mol hidrogen. Kita tulis hidrogen dulu di hadapan sebab itu yang ada maklumat. Yang kita nak cari adalah zinc. So, zinc di sebelah selepas arrow. So, 1 mol hidrogen menghasilkan 1 mol zinc. Jadi, kalau ada 0.25 mol hidrogen, 0.25 mol juga zinc. Okey, akhir sekali soalan nak jisim zinc. So, kita dah ada bilangan mol. Kita darab sahaja dengan jisim molar. So, kita dapat jawapan 16.25 gram. Okey? Rasa-rasa boleh jawab? Okey, kita lihat contoh yang kedua. Mengukuhkan kepahaman kita. Dia bagi persamaan dah seimbang? Ya, dah seimbang. So, langkah pertama, tuliskan sahaja persamaan tersebut. Soalan nak apa? Jisim. Okey, question mark. Gram. Okey, dia bagi apa? 23.5 gram. Siapa punya? Kalium oksida. Kenal pasti mana kalium oksida. Okey. Kemudian, bilangan mol daripada persamaan. Berapa mol kalium? 4. Okey, pandai. Berapa mol kalium oksida? 2. Okey. Kemudian, kira bilangan mol. Bilangan mol apa yang kita boleh kira? Kalium oksida. Tuliskan formula kalium oksida supaya kita tak tersilap. So, 23.5 bahagi dengan kalium ada 2. So, 2 kali 39 tambah 16. So, dapatlah 94. Dapatlah 0.25 mol. Maka, nisbah daripada persamaan kimia kita dapati 2 mol kalium oksida akan diperolehi daripada 4 mol kalium. So, kalau ada 0.25 mol kalium oksida, bilangan mol kalium 0.5. Okey, selesaikan kehendak soalan. Dia nak cari jisim kalium. Kita dah ada bilangan mol darab dengan jisim molar. So, dapat 19.5 gram. Okey, so latihan kita ketiga. Yang ni dia tak bagi kita persamaan kimia yang seimbang. So, yang pertama dia suruh seimbangkan persamaan di atas. Okey, cuba seimbangkan. Dapat jawapan seperti cikgu? Okey, dapat. Okey, good, pandai.
So yang kedua dia caranya berapakah bilangan mol hidrogen peroksida. Okey, so kita buat tanda soal. Dia nak cari bilangan mol. Dia bagi kita 11.2 desimeter padu gas oksigen. So daripada persamaan 2 mol hidrogen peroksida akan menghasilkan 1 mol oksigen. Sama macam tadi, cari bilangan mol oksigen. Dapat 0.5 mol. Kemudian tentukan nisbah daripada persamaan 1 mol oksigen daripada 2 mol hidrogen peroksida. So kalau ada 0.5, kita akan dapat bilangan mol hidrogen peroksida 1 mol. So menjawab soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, kira bilangan atom. So nak dapatkan bilangan atom oksigen dalam hidrogen peroksida, berapa mol hidrogen peroksida? Okey, 1. Ada berapa bilangan mol oksigen? Ada 2. Sebab tu 1 darab 2 darab dengan nombor Avogadro. So dapatlah kita bilangan atom 1.204 darab 10 kuasa 24. Itulah jawapan untuk bilangan atom oksigen. So cikgu harap daripada ketiga-tiga contoh ini kamu dah boleh mengira dan menyelesaikan masalah yang melibatkan bilangan mol. Okey, sebagai pengukuhan, cikgu nak kamu buat latihan aktiviti 3.20 muka surat 73 dan 74 dalam buku teks. Selamat mencuba. Jumpa lagi, kelas akan datang.